Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, saya ni dah lama berceramah agama ni. Sejak umur saya kecil lah. Sejak saya sekolah menengah, saya berceramah di depan halayak ramai ni. Saya tingkatan 2. Umur 14 tahun lah saya dah mula berceramah bab agama ni di halayak ramai, iaitu dalam pertandingan syarahan sekolah saya. Dan terus saya berceramah. Dan bila saya ikut sejemaah tabligh, berceramah aja. Dan bila saya jadi syura Kuala Lumpur, syura Malaysia, berceramah aja. Sehinggalah ke hari ini. Dan sejak 10 tahun agaknya saya berceramah setiap hari. Yang lepas dari tahun 2008 ke 2007, berceramah setiap pagi, setiap hari. Jadi berceramah agama ni bukan satu benda yang baru pada saya. Saya telah dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih tak jadi ni. Jadi tentulah saya ni bukan orang biasa macam kamu semua. Ada budak umum yang ada kat dunia ni, dari kecil berceramah, kemudian menambah berceramah, kemudian berceramah setiap hari. Mula-mula depan orang ya, sekarang ni depan kamera. Dan pergi seluruh dunia sekarang. Dulu berceramah bahasa Melayu je, kadang-kadang bahasa Inggeris lah masa pergi di India, Pakistan atau di luar negara. Tapi sekarang ni berceramah Inggeris di sini je, pergi ke seluruh dunia. Dan berceramah Melayu. Jadi kemampuan berceramah ni dah diberi oleh Allah kepada saya. Namun demikian saya tetap minta pada Allah supaya setiap kali saya berceramah ni saya dapat memberi tahu perkara benar, perkara yang Allah suka, dan dengan cara yang baik, cara yang benar, dengan bahasa yang indah. Jadi setiap kali saya ceramah, saya berdoa dulu, minta kepada Allah. Sebab tidak ada siapa yang boleh ajar saya macam mana bercakap yang benar, perkara yang benar, dengan cara yang benar, melainkan Allah. So kalau tuan-tuan dapati ceramah saya itu bagus, maka segala puji adalah untuk Allah. Tak ada orang kat dunia ni saya rasa sebelum berceramah minta ke Allah. Seperti mana saya dulu tak pernah buat ni. Saya dapat buat ni dalam beberapa tahun yang lepas. Tapi saya rasa tak ada siapa. Rasidi yang tak pernah berceramah pun tahu. Tak ada siapa sebelum berceramah minta pada Allah. Ada? Ada? Yazid? Ha? Jadi saya minta dengan Allah supaya bercakap yang benar lah. Sebab saya tahu kalau saya cakap yang salah, pertama saya berdosa. Yang kedua, setiap orang yang mengamalkan apa yang saya cakap salah, saya juga dapat dosa dia.
Tapi kalau saya cakap yang benar, saya dapat kebaikan, pahala. Dan bila mereka mengamalkan apa yang saya cakap yang benar, mereka dapat pahala, saya juga dapat. Bila niat saya buat ceramah ni adalah untuk sukakan Allah. Bukan nak buat kamu suka, bukan nak buat pendengar suka. Jadi sebelum saya berceramah, saya kena ada niat. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Ada tak orang berceramah di seluruh dunia buat macam ni? Ada? Tak ada. Saya seorang je. Dengan izin Allah. Pertama, saya ada niat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Yang kedua, saya mohon doa supaya Allah bagi saya bercakap yang benar, perkara yang benar, dan dengan cara yang benar je. Kadang perkara benar dicakap dengan cara tak benar, jadi orang jadi tak suka, jadi benda tak baik pula. Cara tu tak benar. Dia kena bercakap benda yang benar dengan cara yang benar. Jadi kita sebenarnya tak boleh buat apa-apa tanpa izin Allah. Itu dia punya asasnya. Kenapa saya berdoa, kenapa saya berniat. Sebab saya tak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Itu namanya iman. Kalau saya tak ada iman yang kuat, saya takkan buat benda tu. Dulu saya berceramah juga. Saya berceramah di umur saya 14 tahun. Di halayak ramai. Dulu masa saya masuk pertandingan tu, sebelum datangnya pertandingan, hari pertandingan tu, saya akan berlatih berceramah sendiri-sendiri tau. Jadi saya tak boleh buat dalam bilik asrama saya. Saya buat kat tengah jalan, dekat satu padang yang tak ada orang boleh nampak. Saya berceramah seorang-seorang. Sebab saya nak melatih diri saya berceramah, saya tak boleh melatih diri saya dalam bilik asrama ataupun dalam bilik mandi. Jadi saya terpaksa berlari, latihan petang buat lari kan. Lepas tu satu tempat yang agak sunyi, saya pun pergi kat situ, saya berceramah. Baru saya dapat bagi ceramah yang bagus dan menang. Hampir semua pertandingan ceramah di sekolah saya, di Sedar tu, Sedar Datuk Abdul Razak tu, saya johan. Almost semuanya. Tak pernah saya naik johan. Walaupun saya umur baru 14-15 tahun, buat johan sekolah. Dan banyak piala. Saya bukan hanya masuk pertandingan, menang menjadi johan. Kalau tak percaya, tanya cikgu saya, Datuk apa tu, Isa Samad tu. Itu guru bahasa Melayu saya. Dan Ustaz Tajuddin, dia dah meninggal lah. Dia suruh saya berceramah agama. Tapi waktu tu niat saya tak ada. Saya ingat saya pandai, saya boleh buat, saya tak minta pada Allah. Sampailah saya berceramah dalam jemaah tabligh. Sampailah saya berceramah hinggalah beberapa tahun yang lepas. 5-6 tahun atau 7 tahun, saya pun tak ingat. Maknanya iman saya dulu tak ada, atau kalau ada pun sikit. Tapi sekarang ni saya boleh berniat lagi, doa lagi. Maknanya iman saya kuat lah. Tak mungkin iman saya lemah. Itu namanya kemajuan. Kalau dulu berceramah, saya tak dapat pahala. Pertama, niat tak ada. Niat nak sukakan orang. Dan niat nak menang piala. Saya dapat piala tu. Banyak piala saya dah rosak tu. Saya pun terkenal sebagai budak pandai. Budak pandai di kelas saya lah, cekatan saya di Sedar. Jadi saya memang berceramah untuk buat orang suka dan menang. Bila saya buat usaha tabligh, saya berceramah untuk supaya orang keluar. Lepas dengar ceramah saya, dia semua bangun. Dan Allah buat begitu. Lepas ceramah saya, dia zup bangun. Yang kata bila dengar ceramah Dr. Naswar ni, bila last tu, tak lupa dah semua. Yang bangun bagi nama. Banyak bagi nama, banyak keluar jalan Allah. Yang lupa kerja, lupa bini, lupa semua. Rasidi tak.
tak buat usaha dakwah lagi waktu tu. Yazid jauh sekali lah, di Masjid India. Jadi niat saya semua salah dulu. Walaupun saya buat usaha dakwah tamat tabligh, tapi niat saya salah. Saya tak ada niat. Niat saya satu je, nak sukakan Allah tak, nak suruh orang keluar. So saya bayan dengan nada yang begitu sedih sehingga dia orang menangis. Dan kemudian dia orang pilu, mengalir air mata. Saya boleh tengok setengahnya dan bangun dia. Dahsyat. Dengan menangis-nangis saya buat begitu sebab saya tengok Mona Umar menangis. Palampuri dalam bayan dia menangis dia. Jadi saya ingat itu bagus lah. Jadi pertama saya tak ada niat. Yang kedua niat saya salah. Yang ketiga saya tak minta dengan Allah. Benda tu tak diilham kat saya sebenarnya. Kamu ada kalau kamu ceramah minta dengan Allah? Yazid? Tak ada. Ada? Tak boleh. Kamu tak boleh buat seperti mana saya dengan izin Allah boleh buat sekarang. Ada niat yang betul dan minta dengan Allah, tak ada. Kenapa saya boleh buat? Tentulah iman saya dengan iman kamu lain kan. Jadi asbab daripada apa yang saya dapat iman kuat ni? Tentu ada asbab, takkan tiba-tiba je. Kenapa saya tak dapat dari dulu? Jadi sudah tentu iman saya kuat sebab kerja yang saya buat lah. Kan? Jadi kalau tak nak buat kerja yang saya buat ni, tuan-tuan takkan dapat kuat iman. Kalau tuan tak nak buat, nak dengar je, buat tak ada, tak dapat. Walaupun dengar tu bagus, tapi dia tak cukup bagus. Sebab bila kita dengar, dia ada hak dalam mendengar benda yang benar ni untuk amal. Sebab itu dinamakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau mendengar je dan tak taat macam Rashidi dengan Yazid kan, namanya menganggap saya ni bukan naib kepada Nabi, menganggap saya ni penyanyi kan. Saya ni menyanyi setiap pagi, memberi halu ke telinga. Dan setakat itu je lah. Lepas habis bayan, kamu cakap bagus bayan Prof Nasuha. Itu je lah, bagus. Lebih pada itu tak ada. Besok dengar lagi, bagus. Besok dengar lagi, bagus. Niat, sebab apa jadi begitu? Sebab kamu yang duduk dalam ceramah ni niatnya salah. Kenapa niat kamu salah? Kamu iman lemah. Kalau kita iman lemah, niat kita salah. Kalau iman tak ada, lagi salah lah. Sebab iman ni nama lain bagi ikhlas. Kalimah la ilaha illallah tu, Muhammad Rasulullah tu, namanya juga kalimah ikhlas. Sebab itu kalau kalimah ni tak masuk dalam hati kita, dalam kepercayaan kita, kita tak boleh dapat ikhlas. Kita semayang lah, kita puasa lah kan? Kita zakat lah kan? Kita buat lah, tapi amal baik, tapi kita tak boleh nak buat dia untuk sukakan Allah. Sebab kita tidak ada iman yang kuat. Iman kuat ni nama lain bagi ikhlas. Sebab itu iman kuat tu kita boleh faham sebagai iman tahap Allah kendaki. Kenapa dengan iman tu kita dapat ikhlas, dengan ikhlas tu kita dapat amal baik. Semua amalan ni kebanyakannya orang tahu buat cara Nabi ni. Macam semayang kan, banyak boleh buat cara Nabi tu. Tapi nak buat dengan ikhlas tu tak semua orang. Melainkan yang dapat iman tahap Allah mahu. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis fadilat tu, kamu ni semua dijanjikan dosa-dosa berguguran. Bukan kepada semua semayang. Dia dijanjikan kepada semayang yang diterima.
Kalau semayang tu tak diterima, dosa apa nak gugur? Ingat? Nabi SAW satu musim pegang dahan. Dia goncangkan daun gugur. Dia tanya sahabat, kamu tak tanya ke apa aku buat? Sahabat kata, ya Rasulullah, apa sebab kamu buat? Beginilah keadaannya. Satu orang semayang, dosanya akan gugur macam daun-daun yang gugur. Dia maksudkan kat situ bukan semayang macam kita yang tak diterima, semayang macam dia. Itu kita tak faham sebab tak ditafsir hadis. Begitu juga bila kita semayang tahajud, akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan menghapuskan dosa kita, akan menghalang kita dari buat dosa, akan mendekatkan diri kita. Itu kelebihan dapat dengan solat tahajud yang diterima. Kalau solat tahajud macam kamu, walaupun bagus, walaupun tak diterima, tapi tak diterima, dan apabila tidak terima, tak ada dapatlah dia punya outcome. Outcome dia apa? Makin hampir pada Allah. Tak ada. Macam mana nak hampir? Semayang pun tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Sebab ikhlas tak ada, khusyuk. Dan khusyuk tentu tak ada lah bila ikhlas tak ada ni. Lepas tu ihsan lagi tak ada, lagi pun tak ada. Sebab ikhlas pun tak ada. Dia mula dapat ikhlas tu. Jadi kamu berdiri malam lah. Itu sebab kata Nabi, ada orang bulan puasa lah. Hadis tentang puasa. Ada orang yang bersemayang malam tak dapat apa, melainkan mengantuk. Yang kedua, mereka tak dapat apa, puasa melainkan lapar. Macam Hanzalah semayang malam selama ni, tak dapat apa melainkan mengantuk. Jadi bila dia dah letih, dia banyak kerja, dia tinggal tahajud tu. Sekarang ni dia tinggal tahajud sebab dulu dia amal tahajud sebab dia tak ada kerja, tak ada sibuk cari macam orang lain pergi kerja. Dia duduk rumah je. Tu pun 2 rakaat. Jadi sekarang ni bila dia dah kerja, sebab dia nak dapat duit. Nak dapat duit sebab nak bayar mahar janda tu untuk kahwin. Takkan orang nak bagi dia duit pula. Semua nak bagi. Saya kata, kamu jangan jadi begini. Nak kahwin pun minta duit sama mak, nak makan pun duit sama mak, nak tidur pun nak duit mak, semua mak. Jadi dah mak Tuhan, kamu kena hilangkan Tuhan tu. Jadi nak hilangkan Tuhan tu, dia kena ada duit. Dia tak boleh minta dengan mak dia. Dia kena kerja. Bila kerja part time, saya suruh memula, tak cukup lah. Mana ada orang bagi duit banyak dengan part time. So dia minta full time. Saya dengan lemah hati terima lah, tak apalah. Jadi bila dia dah kerja full time ni, macam orang lain, baru dia tahu susah nak jadi orang beriman ni bila bekerja. Betapa susah mesap ni jadi orang beriman. Mana ada saya tak kerja, duduk tak ada. Saya bekerja, saya mengajar. Macam orang lain lah, pergi pagi dan buat kerja ni. Boleh mesap bangun tahajud? Boleh tak? Jadi mana? Susah nak bangun tahajud, nak buat dakwah, nak kerja. Jadi bila dah kerja, gagal. Hanzalah letih kan. Lepas tu dia ikut pula nafsu dia. Lepas kerja patut terus tidur, dia pergi lepak. Dia berbual pula nak hilangkan duka cita dia. Tidak, tak boleh hilang. Kerana itu dia pun tidur lewat lagi. Bila subuh, dia hampir tak bangun. Kena ada orang kejut dia. Belum bangun lagi. Bila saya dah datang, bila saya baca doa semayang, baru dia bangun. Asbabnya masbuk. Itulah. Tahajud tentu tak ada lah. Jadi keadaan Hanzalah ni ialah sebab dia tak boleh mampu buat kerja ni dengan keadaan bekerja. Bekerja dia pula bukan kerja senang duduk meja. Kena atas motornya. Mata kena tengok, telinga kena dengar. Laju, kalau tidak kemalangan pula. Jadi stres saja. Lepas tu barang tu nak kena sampai pula. Aduh.
Kerja. Jadi banyak tekanan. Tekanan yang sangat tinggi. Bila dia habis kerja, terus badan dia letih. Masa tu dia tak letih lagi, masa dia bekerja. Tapi bila berhenti je, terus letih. Jadi dia terus tekanan tu nak dihilangkan dengan bercakap. Kat rumah ni tak ada orang nak melayan dia untuk bercakap. Sama tak nak melayan dia, siapa. Yalah nak bercakap benda yang dia suka kan. Jadi dia pergilah dekat kawan dia yang sama umur dengan dia tu. Dekat sebelah jalan tu. Anak siapa tu? Anak Tirmizi. Jadi dia pun lewat balik lah. Itulah keadaan dia sekarang. Jadi dengan gigih juga dia masih buat lagi. Pukul 10.30 kadang tak ada. Kadang pagi ni pun tak buat. Itulah susahnya nak beriman beramal saleh dalam keadaan hidup di dunia ni. Jarang orang boleh berjaya. Apatah lagi nak jadi macam saya ni. Dengan izin Allah saja. Boleh kamu bayangkan betapa susah. Ada anak 8 orang lah. Saya bukan tak ada anaknya. Anak 8 orang, isteri seorang. Kalau anak saya jadi 16 orang, tu. Bila saya dah dapat anak 8 orang, saya kata, ya Allah, saya tak mau lagi anak. Dah terlalu banyak lah. Rasidi 2 anak. Susah dia. Kan? Bini saya tak kerja. Saya tak bagi dia kerja. Bukan dia nak kerja, tapi saya tak bagi dia kerja. Jadi apa keadaan terima. Satu orang macam Hanzalah belum kahwin, belum ada anak, dah tak boleh amal agama dah. Jadi manusia ni biasa tak boleh amal agama sebab kengkangan dunia. Bila mula buat kerja, dah habis. Macam Yazid dulu kerja Twin Tech. Sebelum tu semua kerja dengan orang. Bulan-bulan dapat gaji. Sekarang kerja sendiri. Bawa apa? Lola. Apa dia? Lola Luf kah? Lala Move. Jadi semalam dia tinggal Johor sini. Untuk maksud apa? Pergi dekat Sepang. Paksa dia semayang dekat masjid lain. Tak boleh balik sini, dah jauh. Jadi kekangan dunia tu buat agama dikorbankan. Tak boleh lagi dia, tak mampu lagi. Nanti kalau dia dapat lagi banyak job jauh-jauh, memang tak boleh. Lepas tu dia akan letih. Tapi dia belum ada keinginan macam Hanzalah nak kumpul duit, nak pinang isteri kedua. Kalau keinginan tu datang, dia kata tak boleh kerja sikit ni. Oh tak boleh. 8.30 mustad dia. Habis dia tu tu jalan. Bila dia ada keinginan untuk dunia tu melebihi paras bahaya, dia ada paras saja yang boleh atas pada tu. Macam Hanzalah sekarang tak boleh dah. Kengkangan dia nak 3,000. Dah ada tanya kepada janda tu, dia punya apa, mas kahwin dia lah 3,000. Tunggulah hari bahagia. Kata dia orang menyanyi macam tu kan. Tunggulah hari bahagia. Hari bahagia hari menikah lah. Hari Supian hari ni, besok dia menikah, hari bahagia. Begitu ya Hanzalah. Dia mesti nak kahwin, dia manusia kan. Dia ada keinginan, dia ada syahwat. Anak. Sekarang dulu dia tak tahu tu semua. Sekarang dah Allah campakkan semua keinginan pada perempuan tu. Memuncak. Tak boleh kau tak kahwin. Nak kahwin kena ada duit. Nak duit kena kerja. Jadi dia terpaksa lah full time kerja. Kerja pula masa lewat, balik lewat, aduh. Jadi sangat sukar untuk menjaga agama. Kalau boleh jaga, mana iman kuat. Kalau paksa diri mujahadah untuk jaga, iman naiklah. Bila tak paksa diri,
untuk mujahadah, ikut aja, makin melayang, lemas, tenggelam. Betul. Hanzalah kalau dia tak hidup dalam suasana kita ni, tak ada orang nak ingat dia, dia tentu hanyut. Dia tak akan boleh terapungnya, lemas. Kerana nak mengejar duit, RM3,000 nak jadi tu, kan? Ataupun mungkin dia kalau tak kat sini, saya takkan kahwin dengan janda tu, kahwin dengan anak dara. Dan sebelum dapat anak dara tu, macam-macam benda dah habis. Budak perempuan tu minta ini bagi, minta itu bagi. Bila nak simpan duit? Hantaran pula RM10,000, RM15,000. Aduh, macam Rashidi, RM15,000. Hantaran saja tu. Hantaran serba satu patutnya. Diskaun, minta negotiate, jual beli. Dia ni menganggap bini dia tu barang. Patut bila dia cakap RM15,000 serba satu, okey, itu kan duit engkau. Mana kau nak negotiate? Apa duit engkau? Itu duit mak dia, bapak dia, Rashidi. Saya tak mahu Hanzalah macam tu. Kahwin untuk kita punya sendiri, duit mak pula, duit bapak pula, duit kita lah. Rashidi dia pakai duit mak dia, sebab itu dia tak menilai susah payah dengan bini dia tu. Dia dapat bini tu bukan susah payah dia, susah payah mak dia yang bersetubuh dia. Jadi apa yang dia tahu bersetubuh je. Lepas tu marah bini dia yang bagi lubang tu kat dia. Sebab dia tak menghargai ni, dia tak ada. Kita tak boleh macam tu. Kita tak menghargai perempuan tu sebab kita tak ada susah. Macam Hanzalah ni, dia susah pun, RM3,000. Dia boleh minta dekat bapak dia, dia tak tahu dia. Kena duit dia. Sebab dia nak tidur dengan perempuan tu, dia nak masukkan kemaluan dia, suruh orang pula bayar, kan? Jadi dia kena korban. Jadi bila dia mula nak cari duit untuk itu, iman dia pun tergoncang. Belum lagi ni, tergoncang. Jadi untuk dapat iman dalam dunia ni yang kuat, kan, bukan satu benda mudah. Yazid dulu masa umur Hanzalah ni mana dia buat usaha dakwah? Ganas. Dia mula buat dakwah bila umur dah 40 tahun lebih. 40. Dia tengok anak dah nak besar. Kalau aku ni rosak, anak akan ikut aku. Itulah niat dia. Bukan nak suka dengan Allah, bukan. Tak ada dia niat buat usaha dakwah untuk jadi kekasih Allah, tak ada. Untuk jadi kasih Allah tak ada. Untuk jadi beriman bermasalah tak ada. Dia punya niat adalah supaya anak dia tak jadi jahat macam dia. Itulah niat dia. Betul tak? Dia tengok anak dia sayu. Aku kalau kelakuan macam ni, apa jadi anak aku? Jadi dia pun insaf, mula nak bawa agama. Dan tak lama anak-anak dia pun ikut. Saya ingatkan betul-betul budak tu ikut. Rupanya bila dia dilanda dengan dunia, mula bekerja, habis. Semua lumpuh habis. Hanzalah macam tu lah. Kalau dia tak duduk kat sini, dia tak dengar cakap saya, semua jadi macam anak Yazid tu. Tak boleh tahan. Bila dah mula kerja, balik lewat, tengok duit, macam Rashidi ni, mana boleh tahan. Jadi mereka-mereka yang berjaya mengharungi hidup dunia ni dan menjadi iman pada masa kini lah, dan dulu juga, bukan sekarang aja susah. Tentulah manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Dan sepatutnya kamu memandang dia mulia dan berusaha untuk memuliakannya, menjadi macam dia. Sebab tak susah. Nak jadi beriman dan beramal salih, apalagi nak jadi kasih Allah zaman ini, adalah satu benda yang hampir mustahil lah. Sebab itu dia orang tak boleh percaya. Sebab sangat susah nak jadi orang beriman. Nak jadi orang beriman ni susah. Belum beriman beramal salih lagi. Tapi saya tak pandang itu semua. Saya terus cakap yang benar. Mesti bukan jadi orang beriman je, beriman beramal saleh.
Macam dia kata, semoga Tun Raha jadi dikumpulkan bersama orang yang beriman. Tak boleh. Itu tak kena. Tak berjaya juga. Beriman dan beramal saleh. Itu baru betul. Kalau setakat dikumpul bersama orang beriman pun ada masuk neraka je. Belum cukup iman dia, kata apa yang Allah mahu, dia masuk neraka je. Jadi bukan setakat beriman je. Kena beriman beramal soleh. Itu susah nak jadi. Hanzalah boleh tahulah bagaimana susahnya. Dia ingat senang sangat kerja tu. Pergi buat je dapat. Dia bukan macam SPM. SPM itu bukannya nak dapat sijil ni semua. Universiti semua itu senang. Tapi nak jadi beriman bersoleh ni, dah lah kerjanya susah. Ada banyak musuh pula keliling kita, syaitan yang bekerja keras menghalang kita dah jadi beriman bersoleh. Kalau syaitan tu dia main nafsu kita. Dia tahu manusia ni suka benda lazat. Kalau aku suntak dia buat benda lazat, dia mesti ikut. Jadi aku nak buat kat dia nampak lazat tu betul. Jadi dia nampakkan ke Hanzalah berzina tu lazat. Bersetubuh tu macam Rashid. So Hanzalah sekarang nak bersetubuh cara benar, halal kan. Nak kahwin, kena kerja, kena duit. Dia kerjakan pula Hanzalah. Nak duit tu kena tinggalkan gas, tinggalkan mayang. Dia akan goda Hanzalah supaya Hanzalah beria nak duit, sehingga tinggal gas, tinggal sembahyang berjemaah. Kalau Hanzalah tak nak tinggalkan sembahyang berjemaah, tak nak tinggalkan, Hanzalah kena lawan nafsu dia. Sebab memang susah lah. Dalam keadaan yang susah macam tu nak buat juga dakwah, nak buat gas, kena kuat. Tapi Hanzalah kalau tak nak kuat, nak biarkan aja, nak jadi apa jadilah. Syaitan kata mudahlah dia ni. Aku buat dia kerja kuat sebab nak mengamalkan agama tadi, bersetubuh dengan cara nikah. Kalau si zina senang aja dia buat. Tak payah nak cari duit banyak. Ada mana duit juga kan, nak layan makwa tu. Tapi tak adalah banyak duit sampai berpuluh ribu. Bersetubuh. Rasa macam tak payah kahwin, macam orang putih. Orang putih sekarang dia tak nak kahwin. Sebab makin dia kahwin, makin dia susah. Kalau nak bercerai, nanti harta belah dua. Dia tak nak. So Ronaldo, semua orang kaya, pemain, penyanyi, pelakon, semua ada partner, dia kata. Teman, tapi bukan suami dan isteri. Enak. Perdana Menteri New Zealand tu dengan bangga je dia, saya punya partner dia ikut dia dengan dua anak dia, dengan anak dia United Nation, my partner dia pada dia biasalah, tak kahwin ke sama je, bersetubuh je. Dia ada anak dengan orang tu kan. Apa tu, Brad Pitt dengan Angela Jolie, lama dia berkawan, tak kahwin, lepas tu decide kahwin, lepas tu bercerai lagi. Jadi dia orang biasa partner. Kita tak macam tu, kita tak boleh. Jadi tuan yang mulia, untuk taat perintah Allah pun Hanzalah sekarang ni nak taat perintah Allah, syaitan ikut dia. Macam mana dia lagi tak boleh taat perintah Allah. Perkara pertama dia mau Hanzalah tinggal, kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan sembahyang. Kalau ini dia berjaya, dia akan dapat Hanzalah sepenuhnya. Dan Hanzalah jadi teman dia di neraka. Inilah kerja syaitan. Tak ada kerja lain. Dan ikut syaitan maknanya langgar perintah Allah. Lawan syaitan maknanya taat perintah Allah. Tanyalah diri sini, nak kawan syaitan ke nak lawan syaitan? Nak lawan syaitan mesti ikut perintah Allah dalam apa keadaan untuk sukakan dia. Nak kawan syaitan, ikut dia. Dan pasti kita bersama dia di neraka. Okey, terus. Panjang kan ini?